Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, dan terima kasih di atas kesudian para penonton sekalian, muslimin dan muslimat yang saya hormati, bersama-sama dalam siaran ini. InsyaAllah kita akan meneruskan penghayatan kita buat siaran yang kedua ini, Surah At-Takwir, yang mana kita akan sama-sama memerhatikan fenomena kiamat yang kedua pada ayat yang kedua yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, menerangkan, memberitahu, bahkan memberi peringatan dan amaran apa yang dinamakan kiamat itu berlaku, inilah kejadian-kejadiannya. Fenomena yang pertama, ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari dilingkari cahayanya ataupun hilang lenyap cahayanya. Bila hilang lenyap cahayanya, sebagaimana yang kita hayatinya pada pertemuan yang lepas dalam siaran yang lalu, iaitu matahari itu sekali dah tak ada. Ayat yang kedua, insya-Allah kita teruskan. Fenomena kiamat yang kedua menerusi ayat kedua ini. Wa idzan nujumun kadarat. Dan apabila bintang-bintang gugur berselerak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bintang-bintang gugur berselerak. Kita pernah melaluinya, menghayatinya. Ayat-ayat yang berhubung dengan soal bila kiamat berlaku, bintang-bintang ini jatuh berserakan, yang terkadang difirmankan Allah sebagai An-Nujum pada ayat kedua surah At-Takwir ini. Kadang dinamakan ataupun disebut sebagai Al-Kawakib. Apa sebenarnya bintang? Apakah ia star ataupun planet ataupun lebih luas lagi galaksi dan sebagainya? Hari ini manusia menamakan dengan macam-macam nama, sampai kadang-kadang bila mana penemuan hari ini, contoh sajalah penemuan yang berlaku pada 2017, para astronomers ataupun ahli-ahli astronomi, mereka pun tak sure, sebab ada di sana, kurang pasti, ada di sana pelbagai planet yang sampai mereka nak namakan dengan nama apa pun terlalu banyak. Nak letakkan apa-apa nama pun terlalu banyak. Sampai mereka gunakan kod, sampai mereka menggunakan huruf-huruf. Malah mereka melihat ada sistemnya sendiri. Yang mana kita sebutkan pada tahun 2017, para saintis, ahli-ahli astronomi ini, mereka mengatakan bahawa ada di sana satu sistem yang berbeza dengan sistem galaksi kita, yang mereka namakan, mereka sebutkan ataupun mereka istilahkan sebagai TRAPPIST-1 system dan sistem-sistem yang sebagainya.
Bayangkan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, planet-planet ini, bintang-bintang ini, nujum ini, inkadarat. Dalam surah Al-Insyiqaq, Allah firmankan, wa idzal kawakibun tatharat, yang seerti maknanya apabila bintang-bintang ini gugur berselerak. Bintang kalau dah gugur berselerak ni jamaah, kita ni yang merupakan penghuni bumi, bumi kalau nak dilihat saiznya dengan planet-planet yang jiran dengan kita, mungkin kita lebih kurang dengan Mars lah. Tapi kalau kita ini dengan Jupiter, berapalah saiz bumi? Tak seberapa pun. Kalaulah gugur, kita ni, apa dah? Kita di mana? Apa terjadi dengan kita? Apa hal dan khabar kita? Bayangkanlah. Maka itu kita katakan, Allah mengingatkan kepada kita agar kita ini buat persediaan, buat persiapan. Itu fenomena kiamat yang kedua daripada surah At-Takwir ini. Yang pertama, idza syamsu kuwirat, apabila bumi ataupun matahari, apabila matahari dihilangkan cahayanya, diputarkan. Dan wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang gugur berselerak. Fenomena kiamat yang ketiga, sebagaimana dah disebutkan di awal dulu, fenomena kiamat pada surah At-Takwir ini nampaknya pelbagai yang difirmankan oleh Allah. Gambaran ataupun fenomena kiamat yang ketiga, mungkin matahari, mungkin bintang-bintang jauh, jauh di atas sana. Baiklah, yang lebih dekat dengan kamu wahai bangsa Arab, lebih dekat dengan kamu khususnya wahai orang-orang Quraisy, yang setiap kali kamu ini bila keluar daripada Makkah, hatta jangan keluar daripada Makkah, di Makkah itu sendiri, yang mana permukaan bumi Makkah ini berbukit bukau. Maka bukit bukau kalau lebih tinggi, kita istilahkan sebagai gunung tu, disebut sebagai jibal. Maka ayat yang ketiga, fenomena kiamat yang ketiga, Allah firmankan, wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung ganang ataupun bukit bukau ini diterbangkan ke angkasa. Diterbangkan. Setelah dihancurkan, dileburkan, terbang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kalau berlakunya gunung berapi memuntahkan laharnya, mungkin di satu kawasan, satu tempat, letaklah contoh adanya gunung berapi aktif, Krakatau contoh saja. Krakatau ini ada beberapa gunung yang berjiran dengannya, gunung berapi yang berjiran dengannya. Kalau ia memuntahkan laharnya, gunung berapi ini, anaknya ataupun jirannya yang lain mungkin tidak.
itu baru dia muntahkan laharnya. Tapi ayat ketiga surah At-Takwir ni lebih dahsyat lagi, sebab ini bukan berlaku selepas itu adanya kehidupan. Tidak. Krakatau bila mana dah meletus, keluarkan laharnya, masih lagi orang-orang di pulau-pulau yang berdekatan dengannya, walaupun merasa kegoncangan, walaupun terasa bahang panasnya, tapi masih still boleh hidup. Okey-okey je. Dapat ambil gambar lagi. Dapat masukkan dalam Facebook. Tapi bila Al-Jibal ini suyirat, ini berlakunya kiamat. Manusia dah tak sempat nak ambil gambar lah. Tak sempat nak postkan dalam Instagram ke, dalam Facebook ke, Twitter ke dan sebagainya. Maka Allah firmankan, bukan setakat ia muntahkan isinya, bahkan gunung itu sendiri dileburkan dan diterbangkan oleh Allah. Ayat yang seerti dengan ayat ketiga dari surah At-Takwir ini terdapat dalam firman-firman Allah di beberapa ayat yang lain. Umpamanya di surah Al-Kahf, surah Al-Kahfi ayat 47. Allah juga menggambarkan dalam ayat 47 surah Al-Kahfi ini, wa yauma, dan ingatlah hari, nusayyirul jibal, kami bongkar dan kami terbangkan jibal, gunung ganang ini, wa taral arda barizatan, dan engkau akan melihat seluruh permukaan bumi ini terdedah nyata. Wa hasyarnahum, dan kami himpunkan mereka. Falam nughadir minhum ahada, sehingga kami, kata Allah, tidak akan meninggalkan seorang pun daripada mereka. Gunung ganang, bukit bukau, ataupun apa juga pun dataran tinggi yang menyebabkan pandangan kita terlindung dengan adanya bukit. Orang di balik bukit tu kita tak nampak, kita pun dia tak nampak. Ini lumrah lah. Tak kira lah bukit ke, building ke, bangunan ke dan sebagainya. Baik itu, dalam peperangan Uhud yang terjadi tahun ketiga Hijriah, dalam peperangan Uhud, tentera Islam yang ditugaskan sebagai tentera pemanah berada di Jabal Rumah. Mereka bila mana melihat seakan-akan peperangan dah selesai dan harta-harta yang dibawa oleh tentera musyrikin Quraisy ini ditinggalkan, mereka turun tinggalkan bukit rumah itu, Jabal Rumah itu. Dan ini, kesempatan ini diambil oleh Khalid bin Al-Walid yang ketika itu belum masuk Islam, untuk naik mengambil alih. Sebab Khalid bersembunyi, mereka berada di sini. Bila mereka turun, Khalid pun naik, mereka tak nampak. Inilah dataran tinggi. Sehingga Khalid dan tenteranya pula menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan anak panah. Dan ramai yang gugur syahid dalam peperangan Uhud itu. Jadi, apa yang nak kita nyatakan di sini adalah Allah terbangkan gunung ganang ini, maka engkau dapat melihat wataral arda barizatan, lapang gitu aja. Lapang gitu aja. Maka ianya wa hasyarnahum, kami kumpulkan kamu. Falam nughadir minhum ahada, dan seorang pun di antara mereka yang tidak akan ditinggalkan. Semuanya. Dah tak boleh nak sembunyi lagi. Tak boleh
kata orang itu nak berada di balik gunung, di balik bukit. Tak, semuanya dah tak ada, lapang terus. Itu yang kita sebut padang mahsyar. Orang kita kan senang, apa-apa yang lapang tu kita sebut padang ajalah. So muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ayat-ayat yang seumpama, yang seerti dengan ayat ketiga surah At-Takwir ini ada beberapa. Antaranya adalah dalam surah An-Naba ayat 20. Allah firmankan, وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Dan gunung ganang, iaitu setelah dihancurkan oleh Allah, diterbangkan ke angkasa, lalu menjadilah ia bayangan semata-mata seperti fata morgana. Miraj di padang pasir. Fata morgana, kita lihat seakan-akan jauhnya, macam ada air kan, bila dah datang dekat tak nampak. So Allah katakan, kami terbangkan jibal, gunung ganang ini jadi rata dah. So bila mana disebutkan tak ada lagi gunung ganang, dah dihancurkan, ada peluang ke nak lari kat mana? Ada peluang ke? Nampak macam air, semua terdedah, semua panas. Bila terdedah dan panas, nampak macam air, bila datang dekat, air pun tak ada. Nak dapat air dari mana-mana. Amat menggerunkan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, gambaran-gambaran yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, khabarkan, malah peringatkan. Ini yang akan berlaku. Amat menggerunkan. Kita renungi jamaah apa yang difirmankan oleh Allah, biar menjadi iktibar buat kita. Firman Allah di surah Taha ayat 105 hingga 107. Ini berkenaan dengan gunung ganang ni. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil jibal. Dan mereka, orang-orang kafir ini, bertanya kepadamu wahai Muhammad dari hal gunung ganang. Ialah sebab gunung ganang ni dalam kehidupan orang-orang Makkah, ia merupakan sebahagian daripada kehidupan mereka. Sebahagian yang tak dapat dipisahkan. Gunung ganang ada di mana-mana di kawasan mereka. Maka mereka pernah bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang gunung ganang ini. Maka Allah firmankan, faqul yasifuha rabbi nasfa. Maka jawablah, faqul, katakanlah, jawablah kepada mereka, Tuhanku akan menghancurkannya menjadi debu yang ditiup angin. Yang sifuha Rabbi nasfa, yang akan dileburkan, dihancurkan oleh Tuhanku dan kemudian menjadi debu ditiup angin. Fayazaruha qa'an safsafa. Ini ayat 106 surah Taha. Lalu ia membiarkan tapak gunung ganang itu, iaitu berada di bumi ini, rata lagi licin. Itu yang tadi, yang mana kita hayatinya dari surah An-Naba ni, fakanat saraba, seakan-akan fata morgana. La tara fiha iwaja wala amta. Engkau tidak akan melihat pada tapaknya itu tempat yang rendah ataupun tinggi. Rata semua. Mereka tanya kepadamu wahai Muhammad tentang gunung ganang ini, katakan,
gunung ganang ini kelak akan dihancurkan. Gunung ganang yang batunya pejal di permukaan bumi Makkah dan sekitarnya, iaitu Jazirah Arabiyah ataupun Arabian Peninsula, semenanjung Tanah Arab. Gunung ganangnya cukup pejal, batu dia keras. Allah hancurkan. Bila Allah Subhanahu wa taala hancurkan, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia rata, licin. Dan maknanya dah tak ada lagi kawasan yang dikatakan gunung ganang, bukit bukau ataupun busut basat ke apa ke. Allahu alam kalau itu betul bahasa yang kita gunakan. Tak ada busuk sikit pun, maknanya tak ada dataran tinggi sikit pun, semuanya rata. Itu yang tadi kita sebutkan, mana nak sembunyi. So ini jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, fenomena kiamat yang keempat, yang ketiga, iaitu wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung ganang diterbangkan ke angkasa. Fenomena kiamat yang keempat lebih dekat lagi. Kalau tadi tentang syams yang pertama, idza syamsu kuwirat, apabila matahari, mungkin matahari ni dihilangkan cahayanya, jauh sangat, tak tercapai pandangan pun, jauh nah. Mungkin kawakib yang keduanya, wa idzal kawakibun kadarat, bila gugur berserakan, bintang-bintang ni. Yang ketiganya adalah lebih dekat sikit, wa idzal jibalu suyirat, apabila gunung ganang ini diterbangkan setelah dihancurkan oleh Allah. Dan yang keempat, fenomena kiamat yang keempat lebih dekat lagi, dekat dalam kehidupan, bahkan dekat di hati orang-orang Makkah khususnya, dan orang-orang Arab secara umumnya. Wa idzal 'isharu 'uttilat, dan apabila unta-unta bunting terbiar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita dah maklumi bersama dua haiwan yang paling disayangi oleh masyarakat Arab, termasuklah masyarakat Makkah. Dua haiwan yang paling disayangi, pertamanya adalah kuda. Haiwan yang digunakan, yang ditunggangi, selain daripada membawa mereka berpindah daripada satu tempat ke satu tempat, tapi kebiasaannya mereka akan menggunakan kuda ini dalam hal-hal peperangan. Walaupun haiwan yang lain seperti unta juga pun, tapi kuda lebih umum. Kecepatan kuda ni memang hebat. Jadi kuda ini sebagai lambang kepahlawanan mereka. Seorang pandai menunggang kuda, pasti dia ini seorang pejuang yang hebat, seorang tentera prajurit yang handal. Salah satunya adalah kepakarannya dalam menunggang kuda. Jadi kuda ni haiwan yang pertama. Yang kedua, unta. Mereka sayang, sebab unta ni menjadi teman mereka semasa belayar. Semasa belayar, mereka kehabisan air pun mereka mengecek daripada unta, sebab unta ada simpan. Ini pula ditambah dengan unta betina, sayang lebih. Bukan setakat unta betina sayang lebih pasal lawa ke apa ke, bukan setakat tu, malah memang lebih-lebih lagi unta betina itu sedang bunting, isyar, sedang mengandungkan anak.
Maknanya bila mengandungkan anak, nanti akan dilahirkan dia dapat unta yang baru. Jadi saudagar unta dan sebagainya. Maka unta secara umumnya tidak akan pernah terbiar. Sebab itu bila unta ni juga merupakan haiwan kesayangan selain daripada kuda, sampai Nabi SAW memberikan contoh, orang yang datang Jumaat awal akan dapat unta, kan? Maknanya sesuatu yang dapat ataupun merupakan sesuatu yang amat berharga, yang dapat menarik keinginan dan kehendak mereka ni. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah bersabda, "Fawallahi, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan." Jikalau Allah memberi hidayah kepada seseorang dengan sebab dakwahmu, seorang pun, walau seorang pun, khairul laka min humurin na'am, lebih baik, hal itu lebih baik bagi kamu daripada unta-unta merah. So Nabi buat perbandingan, dengan sebab kamu, seseorang itu memperoleh hidayah, kamu tak payah nak buat susah-susah, kamu just share saja ilmu ataupun sesuatu kepada orang lain. Dengan sebab sharing kamu itu, perkongsian kamu itu, orang tersebut ia memperoleh hidayah daripada Allah. Itu kata Rasulullah, khairul laka, lebih baik buatmu berbanding dengan humurin na'am, iaitu unta-unta merah. Maknanya unta-unta yang sedang kuat, yang paling disayangi dan sebagainya. Hadis daripada Imam Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang datangnya daripada Sahal bin Sa'ad. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu unta, haiwan kesayangan. Bayangkan bila kiamat berlaku, unta ini, malah unta bunting ini, utilat, terbiar, tak dipedulikan. Maknanya yang selama ini unta, lebih-lebih lagi keadaan unta itu betina dan sedang bunting, diberikan perhatian yang sepenuhnya, makan dia nak kena cukup, tempat kandang ataupun rehatnya itu nak kena baik, luas dan sebagainya, cukup jaga. Dalam suasana kiamat, sebaliknya, manusia dah tak hiraukan lagi haiwan kesayangannya ini. So sebagai menunjukkan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pasti ada sesuatu yang lebih ditumpukan oleh manusia pada ketika itu. Inilah yang Allah gambarkan bila kiamat berlaku. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah antaranya 4 fenomena kiamat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan. Tentang matahari, tentang bintang-bintang, tentang gunung ganang, dan juga tentang unta betina yang sedang bunting, yang dibiarkan begitu saja. Pasti ada di sana sesuatu yang amat dahsyat yang telah mencuit dan menyebabkan manusia ini dalam keadaan ketakutan dan kelam kabut. InsyaAllah fenomena kiamat yang seterusnya akan kita hayatinya pada pertemuan dan siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhenti di sini dulu. Terima kasih di atas kesudian bersama-sama
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.